Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wa intifa' wa ifadata wa istifadata wal hasana tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa dilalata الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. InsyaAllah pada malam yang berbahagia ini kita menyambung kembali mudzakarah kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madhhabi Ibn Idris radhiyallahu ta'ala anhu, dan telah kita sampai pada perbahasan syurutu sihhatis salah, syarat-syarat sahnya sembahyang, dan telah kita sampai pada perkara yang ke-9, iaitu wastiqbalul qiblati fi ghairi nafilatis safaril mubahi wa salati syiddatil khawfi. Jadi perkara yang ke-9 yang dianggap sebagai syarat sah sembahyang ialah menghadap kiblat. Menghadap kiblat maksudnya menghadap zat kiblat, iaitu Kaabah itu sendiri. Jadi kalau Kaabah kat depan kita, kita hadap Kaabah. Kalau kita duduk tepi, maka kita kena mengereng supaya dada kita menghadap ke Kaabah. Boleh? Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i tidak memadai menghadap arah Kaabah, mesti menghadap Kaabah itu sendiri. Jadi ini Kaabah. Depan ni arah Kaabah. Saya menghadap arah Kaabah, tidak sah. Kalau saya duduk sini, saya akan mengereng sikit supaya dada saya menghadap zat Kaabah. Boleh? Jadi dalam mazhab mesti menghadap zat Kaabah, ainul Kaabah. Boleh? Jadi maksudnya dengan kiblat kat sini Kaabah, zat Kaabah tu, dan juga udara Kaabah. Kawasan Kaabah. Dengan makna kalau Kaabah tu dibuang, kekal ke kita menghadap ke tempat asal dibinanya Kaabah tersebut. Boleh? Jadi menghadap Kaabah ini sama ada dengan yakin, bila mana kita benar-benar berada di hadapan Kaabah. Antara kita dengan Kaabah tidak ada penghalang. Boleh? Jadi kita boleh tengok Kaabah, kita mesti hadap Kaabah dengan yakin. Ada kala kita menghadap Kaabah dengan zan, bila mana antara kita dengan Kaabah tersebut, dengan zat Kaabah tersebut ada penghalang. Tak. Dia duduk dalam Mekah, cuma antara dia dengan Kaabah tu ada bangunan-bangunan hotel. Jadi dia tak nampak Kaabah tersebut, zat Kaabah tersebut. Maka dia menghadap ke Kaabah secara zannan. Kita pun duduk jauh ni lebih-lebih lagi lah menghadap Kaabah secara zannan. Jadi ini syarat untuk sahnya sembahyang bagi orang yang mampu untuk menghadap ke kiblat. Kalau seseorang itu sembahyang dalam keadaan tidak menghadap kiblat sedangkan mampu, hukumnya tidak sah secara ijma'. Orang yang tidak mampu pula, contoh orang yang sakit, yang tidak ada orang lain yang boleh bantu dia untuk menghadap ke kiblat, ataupun orang yang diikat di atas kayu ataupun tiang, sehingga dia tak boleh mengubah tubuh badan dia menghadap ke kiblat, maka kita sebut sembahyang sahaja sebagaimana dia mampu. Tak, cuma kena ulang balik sembahyang tersebut bila mana dia boleh menghadap kiblat dengan baik. Kemudian dalam syarah Syekh Mustafa disebut wali ma'rifatil qiblah fi haqqil basir arba'u maratib. Dan ma'rifatul qiblah pada hak orang yang melihat ada 4 martabat. Pada hak orang yang buta pula ada 3 martabat. Jadi bagi orang yang melihat dulu kita baca, yang pertama ialah al-ilmu bin nafs. Kita mengetahui kiblat dengan diri kita sendiri, contoh dengan kita tengok Kaabah ataupun kita sentuh Kaabah. Tak? Contoh dalam gelap, nak tengok tak nampak, kita sentuh. Begitu juga dengan melihat mihrab, yang mana mihrab tu sabit dengan tawatur
menghadap ke kiblat ataupun dengan ikhbar maksum. Contoh kita sembahyang di Masjid Nabi. Itu confirm menghadap kiblat. Sebab apa? Nabi sembahyang kat situ. Tak, Masjid Quba. Itu juga confirm menghadap ke kiblat. Sebab apa? Nabi pernah sembahyang di situ. Boleh? Jadi itu ranking pertama. Al-ilmu bin nafs. Mengetahui masuknya kiblat, mengetahui arah kiblat dengan diri sendiri. Terhasil perkara tersebut dengan cara melihat Kaabah, menyentuh Kaabah ataupun melihat mihrab yang sabata bit tawatur, sabit dengan cara tawatur, ianya menghadap ke Kaabah, ataupun dengan ikhbar seorang nabi Okey. Yang kedua, ikhbarus thiqah al-basir al-mukhbir an ilmin. Pengkhabaran seorang yang thiqah yang boleh melihat, yang mana dia dapat tahu kiblat itu dengan cara mengetahui, dengan cara apa? Dengan cara melihat Kaabah. Contoh Zaid, dia melihat Kaabah. Tak? Kita tak boleh nak tengok Kaabah sebagai contohlah. Dia beritahu kita pegang apa yang dia sebut. Tak? Itu termasuk ranking yang kedua. Dia dapat tahu kiblat dengan cara yakin, iaitu dengan cara tengok, dengan cara sentuh. Tak, kita tak mampu nak tahu kiblat dengan cara begitu, kita pun pegang pandangan dia. Boleh? Juga termasuk bawah ranking yang kedua, maharibul muslimin, mihrab kaum muslimin yang diiktiraf oleh pakar-pakar falak dan ulama-ulama, dan tidak ada seorang pun daripada ulama yang pakar dalam ilmu falak ni kritik. Contoh di Al-Azhar Asy-Syarif. Kat situlah sembahyang Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Haytami, situlah sembahyangnya imam-imam yang besar, syekh-syekh yang besar. Tak, tapi tidak ada seorang pun kritik kiblat ni salah. Tak. Jadi itu juga termasuk bawah ranking nombor 2. Juga termasuk bawah ranking nombor 2 ialah melihat kompas lah. Tu ranking nombor 2. Yang ketiga, ijtihad. Bila kita tak mampu yang pertama, tak mampu juga yang kedua, maka ijtihad untuk mengetahui kiblat ini boleh jadi dengan cara melihat matahari, melihat bulan, melihat kutub ataupun melalui angin. Itu dipelajari dalam ilmu falak lah. Yang keempat ialah kita bertaklid kepada orang yang mujtahid, iaitu orang yang duduk ranking nombor 3, yang ianya boleh dipercayai dan dia tu tahu tentang cara nak mengetahui kiblat, walaupun dia tu seorang perempuan ataupun hamba. Boleh? Itu nombor 4. Kemudian dalam 4 ranking ni kita sebut orang yang mampu nombor 1 tak boleh pindah nombor 2, mampu nombor 2 tak boleh pindah nombor 3, mampu nombor 3 tak boleh pindah nombor 4. Boleh? Jadi nak pindah nombor 2 mesti tak mampu nombor 1 dulu. Begitulah seterusnya. Boleh? Okey, kalau tak mampu 4 martabat, contoh dia masuk hutan, nak tengok Kaabah tak ada dalam hutan. Lepas tu nak dapat pengkhabaran daripada seorang yang melihat Kaabah juga tak boleh. Kompas pun tak ada. Nak ijtihad pun tak reti. Nak taklid kepada mujtahid pun tak ada. Maka kita sebut dia sembahyang sahaja ke mana arah yang dia mahu. Itu pun kalau waktu dah sempit lah. Waktu dah sempit dia sembahyang je. Tak, nanti dia kena ulang balik sembahyang tersebut secara wajib bila mana dia mampu salah satu daripada 4 martabat di atas. Untuk mengetahui kiblat bagi orang yang buta pula kita sebut ada 3. Yang pertama, al-ilmu bin nafs, sama macam tadilah. Jadi orang buta ni dapat tahu dengan yakin kiblat tu dengan cara sentuh. Ataupun ikhbar anda tawatur, sejuta orang beritahu dia kiblat arah ni. Tak, dia buta tu ya tu. Tak, ikhbar anda tawatur bi anna hadzal qiblah. Tu ranking nombor 1. Ranking nombor 2, ikhbarus thiqah al-basir. Pengkhabaran seorang yang thiqah yang boleh melihat, yang mana orang tu tahu kiblat dengan cara yakin, iaitu dengan cara tengok, dengan cara sentuh. Orang yang lagu tu beritahu kita sebagai seorang yang buta ni. Yang ranking ketiga bagi orang yang buta ialah taklid. Bertaklid kepada mujtahid yang thiqah, yang arif dengan dalil-dalil kiblat, walaupun mujtahid tersebut yang di muqallad tersebut ialah hamba ataupun perempuan. Samalah bila tak mampu, bila orang buta tu tak mampu mengetahui kiblat dengan salah satu daripada 3 cara ni, maka dia sembahyang ke arah mana yang dia suka. Itu pun kalau waktu dah agak sempit.
Tak, kemudian dia kena ulang baliklah bila dia mampu salah satu daripada 3 martabat tersebut. Faham tu? InsyaAllah. Okey. Jadi disebut tadi syarat nombor 9 ialah istiqbalu qiblah, menghadap ain kiblat. Kecuali pada dua keadaan. Pertama apa? Fi nafilatis safaril mubah. Kecuali pada sembahyang sunat ketika mana safar yang diharuskan oleh syarak. Walaupun safar itu safar yang qasir, tapi dengan 7 syarat. Jadi kita sekarang ni nak sembahyang sunat dalam kenderaan sebab kita musafir. Boleh tak? Boleh. Wajib menghadap kiblat tak? Maka kita sebut tak wajib. Apa dia lama? Sekejap. Dari perincian dia tu. Ala kulli hal kita sebut dulu kat sini. Nafilatis safaril mubah. Harus untuk seseorang sembahyang sunat dalam kenderaan. Tak. Ketika mana safar, tapi dengan 7 syarat. Yang pertama, safar itu hendaklah perjalanan itu dinamakan sebagai safar. Perjalanan itu dinamakan sebagai safar walaupun pendek. Jadi nak dinamakan sebagai safar mesti melangkaui suril balad ataupun umran, dengan mana keluar daripada kawasan. Jadi kalau sekadar daripada rumah pergi ke bandar, tak boleh lah. Tak, mesti sembahyang di rumah ataupun sembahyang di bandar. Tak boleh sembahyang atas kenderaan. Tak, bila nak sembahyang atas kenderaan ni, bila perjalanan kita itu dianggap sebagai safaran, safar, walaupun pendek. Bila nak dianggap sebagai safar, mesti keluar daripada sur. Sur ni apa? Kampung tu dia ada apa? Pagar yang meliputi seluruh kampung tu, keluar daripada pagar tersebut. Ataupun umran ni bangunan. Jadi kita melangkaui dah bangunan tu, kita masuk di kawasan sawah padi, di kawasan sawit. Tak? Boleh? Itu kita panggil apa? Mujawazati al-umran. Ketika itu barulah kita dinamakan sebagai musafir. Ketika itu barulah boleh kita sembahyang sunat, apa nama? Sembahyang sunat di atas kenderaan. Boleh? Jadi selagi mana duduk dalam kawasan, tak boleh meninggalkan menghadap kiblat. Boleh? Yang kedua, wa an yakuna mubahan. Safar tu mesti mubah, bukan untuk maksiat, bukan pergi untuk mencuri, merampok. Yang ketiga, wa an yaqsida mahallan ma'luman. Mesti kita qasad satu tempat yang maklum, yang diketahui. Contoh, daripada Jengka nak ke Maran. Dia keluar daripada kawasan Jengka ni, dah boleh solat sunat di atas kenderaan. Tak. Sebab apa? Sebab kita dah keluar daripada sur. Lepas tu safar tu mubah, kita pergi ke Maran atas tujuan nak ziarah mak ayah sebagai contoh. Kemudian kita tuju kepada satu tempat yang khusus, iaitu Maran. Boleh? Yang keempat, mesti dawam musair. Mesti kita masih dalam perjalanan. Kalau kita singgah, lepas tu kita nak sembahyang sunat, ketika itu kena menghadap kiblat lah. Kena menghadap kiblat. Tak boleh tidak menghadap kiblat. Yang kelima, dawam safar. Berterusannya safar, perjalanan, safar. Kalau seseorang tu dah jadi mukim pada satu tempat, maka ketika itu apa? Contohlah dia sembahyang, lepas dia keluar daripada umran, dia sembahyang sunat. Lepas tu dia sampai satu tempat yang menyebabkan dia jadi seorang yang bermukim. Contoh dia nak duduk tempat tu 10 hari ke atas. Tak, maka ketika itu dia mesti terus menghadap ke kiblat. Tadi dia tinggal menghadap kiblat, tapi bila dah jadi seorang yang mukim balik, dia mesti menghadap ke kiblat. Itu saya sebut kat sini, kalau seseorang tu memulakan solat sunat di atas tanah, maka dia tak boleh nak sempurnakan sembahyang tersebut dalam keadaan berkenderaan. Boleh. Yang keenam, mesti meninggalkan perbuatan yang banyak tanpa hajat lah. Melompat. Ialah melompat ke apa. Yang ketujuh, tidak sengaja memijak najis yang tidak sengaja pijak najis. Tidak sengaja pijak najis. Sama ada najis tu basah ataupun kering. Boleh. Tidak sengaja
pijak najis, sama ada najis tu basah ataupun kering. Kalau seseorang tu, contoh dia dalam perjalanan, dia bermusafir dalam berjalan kaki. Tak, dan cukuplah 7 syarat dia, 6 syarat di atas tu. Dia musafir dalam keadaan berjalan kaki. Dalam perjalanan dia sembahyang sunat. Okey. Kita sebut antara syarat dia, jangan memijak najis dengan sengaja. Sama ada najis itu basah ataupun kering. Okay, kalau dia pijak najis tak sengaja, secara tidak sengaja, maka kita ada dua perincian. Kalau najis itu basah, maka batal sembahyang dia. Kalau najis itu kering, maka tidak memberi mudarat pada diri dia. Mana sembahyang itu masih sah. Jadi kalau seseorang tu sembahyang dalam keadaan berjalan, kemudian terpijak najis, kita sebut kalau najis basah sembahyang batal, kalau najis kering tidak ada masalah. Dan tidak ditaklifkan seseorang yang sembahyang dalam keadaan berjalan untuk berjaga-jaga ketika berjalan. Maknanya berjalan macam biasalah, tak perlu nak tengok kat bawah semua supaya tak pijak tahi, tak pijak najis. Tak. Okey. Macam mana kalau dia jalan, lepas tu untuk sampai ke destinasi tu tak ada jalan lain dah. Mesti dia lalu kat najis tu, mesti dia pijak najis tersebut. Tak. Tu. Jadi seseorang ni dia nak pergi satu tempat. Nak ke tempat tu tak ada jalan lain dah, mesti lalu jalan tu. Dan bila dia lalu jalan tu, mesti dia terpijak tahi, mesti dia pijak tahi. Tak. Dan dia pijak sungguh dengan sengaja. Maka kita sebut kalau tahi itu, najis itu basah, sembahyangnya batal. Boleh? Kalau najis itu kering, maka ada dua wajah. Tapi yang disebut, yang difahami daripada kalam at-tahqiq, kalam Imam Nawawi, tak, ianya batal. Mudah je lah kiranya. Kalau seorang tu tak sengaja pijak najis, kita sebut kalau basah batal sembahyang, kalau tak basah tak batal sembahyang. Kalau sengaja pijak, sekalipun tak ada jalan lain dah, dia nak nak lalu, melainkan jalan tu sahaja. Tak, kita sebut kalau najis tu basah batal, kalau tak basah, mana kering, kita sebut batal jugalah. Tak, tu. Supaya ada khilaf lah, ada khilaf pada yang kedua tu. Kalau kenderaan dia naik unta dia pijak najis, tidak ada masalah, tidak membatalkan solat dia di atas unta, walaupun najis yang dipijak oleh unta dia tu basah. Kemudian kita sebut orang yang sembahyang sunat ni di atas kenderaan ni, tak, yang tidak menghadap kiblat ni, kita sebut ada dua golongan. Pertama orang yang berjalan, yang kedua orang yang menunggang. Adapun orang yang berjalan, wajib bagi dia menghadap ke kiblat pada 4 keadaan. Jadi saya berjalan ke Maran daripada Jengka, keluar daripada kawasan Jengka, saya start sembahyang sunat. Boleh? Saya kena menghadap ke kiblat pada 4 keadaan. Pertama, ketika mana takbiratul ihram. Kedua, ketika mana rukuk. Ketika mana sujud. Dan juga ketika mana duduk antara dua sujud. Ini mesti menghadap ke kiblat. Selain daripada tu, saya boleh tidak menghadap ke kiblat. Malah saya menghadap kepada tempat yang saya nak tuju, walaupun membelakangi kiblat. Boleh tak? Contohnya apa? Ketika mana qiyam, baca surah, baca Fatihah, i'tidal, baca tasyahud, kemudian salam, itu boleh berjalan walaupun tidak menghadap ke kiblat. Jadi orang yang bermusafir dengan berjalan kena menghadap ke kiblat pada 4 keadaan, dan tidak wajib menghadap kiblat pada 4 keadaan yang lain. Adapun orang yang menunggang, maka kita sebut kalau dia mampu untuk menghadap kiblat pada semua sembahyang dia, dalam masa yang sama dia boleh sempurnakan semua rukun dia di atas kenderaan, ataupun boleh sempurnakan sebahagian rukun di atas kenderaan, maka wajib bagi dia menghadap ke kiblat. Boleh? Cuba tengok dalam apa nama, dalam PDF tu yang saya hantar dalam grup tu. Ini Syekh Mustafa yang buat ni, saya send sekali lagi. Dia punya perincian kat situ. Okey, saya dah hantar tu, boleh buka di daurah kita punya dalam grup WhatsApp tu. Boleh nampak tak? Cuba buka yang tu kejap. Saya syarah yang ni lah.
Istiqbalul qiblah fi nafilatis safar. Menghadap kiblat pada sembahyang sunat ketika mana sedang safar. Maka kita ada beberapa keadaan. Kita ada, kalau nak sebut kat sini, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 keadaan. Boleh tak? Kita ada berapa? 12 keadaan. Tengok yang paling atas. Kalau seseorang tu boleh menghadap kiblat pada semua sembahyang dia. Sekarang ni naik kenderaan. Naik kenderaan. Bukan jalan kaki ni. Jalan kaki dah selesai. Ni naik kenderaan. Kalau seseorang tu mudah untuk menghadap kiblat pada keseluruhan solat, daripada awal takbiratul ihram sampai salam, dalam masa yang sama dia boleh sempurnakan semua rukun dengan baik, maka wajib dia menghadap ke kiblat. Dah mampu? Boleh. Contoh naik, apa nama kita panggil? Naik apa? Kapal laut. Kapal laut yang besar tu. Itu kita boleh menghadap kiblat. Tak? Tu. Yang kedua, kalau mampu ataupun kalau mudah untuk menghadap kiblat pada keseluruhan sembahyang dan dia boleh sempurnakan sebahagian daripada rukun. Apa maksud sebahagian daripada rukun? Maksud dia ialah rukuk dan sujud. Itu maksud dia. Bila kita sebut dianya dapat sempurnakan sebahagian daripada rukun, maksud sebahagian daripada rukun ialah rukuk dan sujud. Tak, kalau dia mampu, maka wajib dia menghadap kiblat. Tak, pada keseluruhan sembahyang. Yang ketiga, wa in sahula alaihi al-istiqbal fi jami' salatih. Mudah untuk dia menghadap kiblat pada keseluruhan sembahyang. Tak. Tapi dia tidak mampu. Ada kelompok gambaran. Apa tu? Orang yang mudah untuk menghadap kiblat pada seluruh solat. Untuk menghadap kiblat tak ada masalah. Dia boleh menghadap kiblat daripada awal takbiratul ihram sampai bagi salam. Cuma masalah dia apa? Masalah dia tak boleh sempurnakan satu rukun pun daripada rukun solat. Rukuk tak boleh, sujud tak boleh. Teman tak boleh dengan sempurna lah. Yang biasa buat. Ataupun dia boleh rukuk sahaja dengan baik. Sujud tak boleh. Ataupun sujud sahaja boleh. Rukuk tak boleh. Tak. Tu. Ataupun dia boleh rukun-rukun yang lain. Makna rukun selain daripada rukuk dan sujud. Tapi rukuk dan sujud tak boleh. Tak. Ketika itu dia wajib menghadap kiblat ketika mana taharrum sahaja. Tak. Boleh? Jadi orang ni dia boleh menghadap kiblat daripada awal sembahyang sampai akhir sembahyang. Cumanya kalau dia menghadap kiblat daripada awal sembahyang sampai akhir sembahyang, tak, dia tak boleh nak sempurnakan apa? Rukun sembahyang. Ataupun dia boleh sempurnakan rukuk sahaja, sujud tak boleh. Ataupun sujud sahaja, rukuk tak boleh. Ataupun rukun-rukun yang lain boleh tapi sujud dengan rukuk tak boleh. Ketika itu kita sebut wajib dia menghadap kiblat ketika mana Allahu Akbar, takbiratul ihram sahaja. Kalau belum masuk dalam grup Syekh Mustafa tu boleh masuk Telegram dia. Dia banyak buat peta minda macam ni, baguslah. Mudah nak ngajar, kita nak ngajar mudah. Kita nak buat malas dah. Kita ambil yang orang dah buat. Keadaan ketiga, wa in sahula alaihi al-istiqbal fi at-taharrum faqat wa itmamu jami'il arkan. Keempat, keadaan keempat, dia mudah untuk menghadap kiblat. Dia tu mudah, senang nak menghadap kiblat tapi ketika taharrum sahaja. Allahu Akbar ketika takbiratul ihram boleh menghadap kiblat, senang. Selain daripada itu susah nak menghadap kiblat. Tapi dalam masa yang sama dia boleh sempurnakan semua rukun dengan baik. Boleh. Ketika itu wajib dia menghadap kiblat ketika taharrum sahaja. Yang keempat. Yang kelima. Okey. Dia boleh menghadap kiblat ketika taharrum takbiratul ihram sahaja. Dalam masa yang sama dia boleh sempurnakan rukuk dan sujud sahaja. Yang lain tak boleh. Tak, kita sebut sama, dia kena menghadap ke kiblat ketika mana takbiratul ihram sahaja. Cantik Syekh Mustafa buat. Kalau orang tanya buka balik lah. Saya pun tak ingat-ingat juga ni. Banyak. 12. Banyak benda nak ingat. Pempos anak lagi. Hak tu lagi. Hak ni lagi. Ingat. Boleh tak? Tadi kita tengok kitab lah. Dah lupa. Wa in sahula ala istiqbal fi taharrum faqat. Situasi tu fikirlah sendiri. Wa in sahula ala istiqbal fi taharrum faqat.
gua ada keadaannya. Tu reka-reka lah, pandai-pandai lah. Keadaan-keadaan tu. Wa in sahula alaihi al-istiqbal fi at-taharrum faqat. Kalau orang tanya, atau betul-betul berlaku kat diri kita? Tak, kita hanya boleh istiqbal fi at-taharrum. Lepas tu boleh sempurnakan seluruh rukun. Ini contoh naik flight ke ataupun naik kapal ke, kebetulan ketika awal nak sembahyang tu memang menghadap kiblat. Dia mudah untuk kita menghadap kiblat. Lepas tu kapal tu pusing sana pusing sini, jadi tunggal langgarlah kiblatnya. Tapi kita kekal boleh sempurnakan seluruh rukun ataupun kita sempurnakan rukuk dan sujud. Jadi ketika itu kita sebut apa? Wajib menghadap kiblat ketika istiqbal sahaja. Ketika takbiratul ihram sahaja. Macam terus. Gambaran ke-6. Orang tu senang nak menghadap kiblat ketika mana takbiratul ihram sahaja. Cumanya apa? Contohlah Zaid ni nak menghadap kiblat ketika takbiratul ihram sahaja. Dia hanya senang, dia hanya boleh menghadap kiblat ketika mana takbiratul ihram sahaja. Tak. Tapi dia dalam masa yang sama dia tak boleh sempurnakan rukun solat. Semua rukun solat tak boleh sempurnakan. Ataupun boleh sempurnakan rukuk sahaja, sujud tak boleh. Ataupun sujud sahaja tak, rukuk tak boleh. Ataupun rukun-rukun yang lain boleh tapi rukuk dan sujud tidak boleh. Ketika itu juga kita sebut wajib menghadap kiblat ketika mana takbiratul ihram sahaja. Wa in sahula alaihi al-istiqbal fi ghairi taharrum faqat. Ini gambaran seterusnya. Orang ni, contoh nama dia Zaid, dia boleh menghadap kiblat. Tapi selain pada taharrum. Mana ketika taharrum tak boleh menghadap kiblat. Ketika mana tidak taharrum, ketika mana rukun-rukun yang lain, dia boleh menghadap kiblat. Senanglah bagi dia nak menghadap kiblat. Dalam masa yang sama, dia boleh sempurnakan semua rukun. Ketika itu kita sebut lam yalzamhu syai', tidak diwajibkan ke atas dia menghadap kiblat walaupun ketika mana taharrum, itu memang dia tak mampu dah. Walaupun ketika mana rukun-rukun yang lain. Jadi dia ni ketika taharrum tak boleh nak menghadap kiblat. Ketika rukuk sujud boleh. Kita sebut tak wajib menghadap kiblat pada semua keadaan. Pada semua keadaan. Boleh. Seterusnya wa in sahula alaihi al-istiqbal fi ghairi taharrum faqat. Dia bahagi-bahagi je ni. Kalau orang tu senang nak menghadap kiblat pada taharrum sahaja, tapi dia boleh sempurnakan sebahagian rukun. Rukuk dan sujud lah. Samalah lam yanzamhu syai'. Terus wa in sahula an istiqbal fi ghairi taharrum faqat. Senang untuk dia menghadap kiblat selain daripada taharrum. Mana pada rukun-rukun lain boleh menghadap kiblat, pada takbiratul ihram tak boleh. Dalam masa yang sama dia tak boleh nak sempurnakan semua rukun, ataupun boleh rukuk sahaja tak boleh sujud, ataupun sujud sahaja boleh tapi tak boleh rukuk, ataupun boleh buat rukun lain melainkan rukuk dan sujud. Ketika itu kita sebut juga tidak wajib ke atas dia menghadap ke kiblat daripada awal sembahyang sampai akhir sembahyang. Yang ke berapa? Ke-10. Wa illam yashul alaihi istiqbal fi syai'in min salati. Yang ke-10 dia memang tak boleh menghadap kiblat daripada awal sembahyang sampai akhir sembahyang. Tapi dia boleh sempurnakan semua rukun dengan baik. Untuk menghadap kiblat memang kereta api tu arah ke depan je. Tak, ataupun dia punya jamal kuda dia tu memang arah ke depan sahaja. Dia punya unta ataupun binatang-binatang lain lah yang dia naik hanya arah ke depan. Lepas tu dia nak pusing ke kanan ke kiri susah. Tak, jadi dia tak mampu untuk menghadap ke kiblat daripada awal sembahyang sampai akhir sembahyang. Tapi dia boleh sempurnakan semua rukun. Kita sebut juga tidak wajib dia menghadap kiblat daripada awal sampai habis sembahyang. Yang ke-11, wa illam yasul alaihi al-istiqbal fi syai'in min salati wa amkana itmamu ba'd al-arkan. Dia tak boleh menghadap kiblat daripada awal sembahyang sampai akhir sembahyang, dan dia boleh sempurnakan sebahagian rukun iaitu rukuk dan sujud. Juga tak wajib ke atasnya menghadap kiblat daripada awal sembahyang sampai akhir sembahyang. Yang terakhir, dia tidak boleh menghadap kiblat daripada awal sembahyang sampai akhir sembahyang. Dalam masa yang sama dia tak boleh sempurnakan sebarang rukun, ataupun boleh rukuk saja tak boleh sujud, ataupun sujud saja tak boleh rukuk, ataupun dia boleh rukun, dia boleh buat rukuk, dia boleh buat rukun selain daripada rukuk dan sujud. Ketika itu juga kita sebut tidak wajib ke atasnya sesuatu, iaitu tidak wajib ke atasnya menghadap kiblat daripada awal sembahyang sampai akhir sembahyang. Faham tu? Tu. Boleh baca baliklah insya-Allah.
Terus masuk kitab balik. Main satu bab je gaya kita ni. Dah 40 minit ni. Okey, itu perinciannya saya dah terang. Jadi dalam kitab sebut, dalam matan sebut nafilatis safar al-mubah. Betul tak? Maka terkeluar daripadanya solat fardu, walaupun solat fardu tu secara kifayah ataupun dinazarkan, duha dinazarkan. Tak? Ataupun solat sunat ketika mana hadar, bukan safar. Ataupun solat sunat tapi untuk maksiat, ketika itu tidak boleh langsung untuk seseorang tu meninggalkan menghadap kiblat. Boleh? Jadi seseorang tu tak boleh meninggalkan menghadap kiblat ketika mana solat fardu, mesti menghadap kiblat. Walaupun fardu tu nazar. Ataupun solat sunat tapi ketika mana bermukim hadar. Tak, ataupun safar, cuma safar tu tujuannya maksiat, nak mengompok dan mencuri. Ketika itu mesti menghadap ke kiblat daripada awal sembahyang sampai akhir sembahyang, kalau tidak sah. Tempat yang kedua dikecualikan daripada menghadap kiblat ialah solat syiddatul khauf. Solat syiddatul khauf, solat bersangatan takut. Solat bersangatan takut mimma yubahu min qitalin aw ghairih. Maknanya solat bersangatan takut itu berpunca daripada berperang dengan orang kafir sebagai contoh. Tak? Ataupun selain daripada berperang, selain daripada berperang lah. Tak, contoh lari daripada orang yang zalim, lari daripada binatang buas, lari nak keluar daripada kepungan api, tak? Ataupun lari daripada orang kafir yang nak membunuh kita, dan sebagainya. Ketika itu kita sebut boleh orang tu tidak menghadap ke kiblat, sama ada sembahyang tu sembahyang sunat ataupun sembahyang yang wajib. Berbeza kalau solat istisqa. Istisqa walaupun sunat tak boleh untuk tidak menghadap ke kiblat. Selesai kat situ. Allah. Aku saya apa tadi? Hilang dah. Ustaz 180 dah. PDF ni kita kat rumah. Boleh lambat macam ni? Puas hati sikit lah. Okay, terus. Perkara yang ke-10 yang dianggap sebagai syarat untuk sah sembahyang ialah tarkul kalam, meninggalkan berkata-kata di dalam salat. Maksud meninggalkan berkata-kata itu berkata-kata yang tidak dibenarkan dalam salat lah. Kalau baca Quran, tak, berzikir, berdoa, tidak ada masalah. Ianya diizinkan di dalam salat. Boleh? Cuma doa tu mesti doa yang tidak ada khitabul adamiyyin. Kalau orang bersin, kita pun sebut yarhamukallah, moga-moga Allah Ta'ala merahmati kamu. Itu doa tu. Cuma kita sedang berkhitab, sedang bercakap dengan dia, maka batal sembahyang kita. Boleh? Jadi kita sebut boleh bercakap, tapi mesti Quran ataupun zikir ataupun doa yang tidak ada khitabul adamiyyin. Jadi selain daripada tu, seperti hadis Nabi, baca Sahih Bukhari dalam sembahyang. Ataupun baca hadis kursi, ataupun baca Quran yang dah mansukhut tilawah, sekali hukumnya masih diamalkan, tapi bacaan dah dimansuhkan. Ataupun baca Taurat, Injil, walaupun Taurat, Injil itu belum diubah, tak, ketika itu kita sebut sembahyangnya batal kalau sengaja baca dalam sembahyang. Okey. Al-kalam, apa makna al-kalam? Al-kalam lughatan satu perkara yang terbentuk daripada dua huruf. Contoh qi, jagalah kamu wahai seorang wanita. Itu kalam, sudut bahasa. Sudut ataupun satu perkara yang boleh memberi makna walaupun dengan satu huruf. Panjang ni, kita baca kesimpulan dia lah. Aduh. Tak habis ya. Ada itu boleh baca sendiri. Mana tadi? 180. Kesimpulan dia mana? Kesimpulan dia, bercakap ataupun berkata-kata dalam sembahyang. Yang pertama kita sebut, kalau bercakap tu dengan bercakap yang banyak. Apa bercakap yang banyak? 6 kalimah dan ke atas. 6 kalimah dan ke atas. Tak.
bercakap dengan banyak. Kita sebut sama ada sengaja ataupun terlupa, sama ada dia itu tahu hukumnya haram ataupun tidak, maka batal sembahyang. Lepas tu tengah sembahyang, bini panggil, kunci mana bang, kunci? Dia pun jawab, kunci ada atas atas almari. Kunci ada atas almari. Tambah sikit. Apa dia lagi? Contoh apa nak buat? Contohnya, kita sedang sembahyang, isteri kita tanya, mana kunci? Kita pun jawab apa? Kunci ada di atas almari, dapur. Kamu ini selalu bertanya kepada saya. Contoh. Jadi ada berapa kalimah tu? 11 kalimah. Lebih daripada 6 kalimah lah. Maka kita sebut batal sembahyang. Sama ada sengaja ataupun terlupa yang dia tu sedang solat. Sama ada dia tahu hukum haram ataupun tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, bercakap sedikit secara sengaja, tak, maka membatalkan sembahyang. Cakap sedikit secara sengaja, maka ianya membatalkan sembahyang. Boleh? Sedikit tu maksud dia apa? Sedikit tu maksud dia 5 kalimah dan ke bawah. 5 kalimah dan ke bawah. Diucapkan dengan sengaja. Contoh kita sebut qi, jagalah. Tengah sembahyang sebut qi, jagalah. Batal sembahyang. Sebab satu huruf dia memberi faham dan diucapkan dengan sengaja. Sikit itu satu huruf tu. Ataupun 2 huruf walaupun tidak memberi faham. Tak. Contohnya apa? Bami, contoh bami, ba dengan mim. Batal sembahyang walaupun tidak memberi faham. Ataupun 2 huruf yang apa? Yang mamdud, yang dimatkan, sebut maka batal juga sembahyang. Jadi kalam tu sedikit, cuma diucap dengan sengaja, tak dalam keadaan tahu hukumnya haram, maka sembahyangnya batal. Itu perincian yang kedua. Apa perincian yang kedua? Bercakap sedikit. Apa sedikit? 5 kalimah dan ke bawah. Kita sebut kalau diucapkan satu kalimah yang memberi faham, maka batal. Kalau satu kalimah yang tidak memberi faham, tak batal sekalipun sengaja. Yang kedua, selagi mana tidak niat main lah. Kalau niat main batal. Lepas tu 2 huruf, sama ada memberi faham ataupun tidak memberi faham, membatalkan sembahyang. Perincian yang ketiga ialah sembahyang tidak batal kalau seseorang tu bercakap dengan percakapan yang sedikit. Tak, apa percakapan yang sedikit? Bi'anna taqa' bi aqalla min 6 kalimat, kurang daripada 6 kalimah. 5 kalimah dan ke bawah. Tak, mana kunci? Atas meja. Disebut atas meja tu dalam keadaan dia tu tak sedar dalam sembahyang, maka kita sebut hukumnya apa? Tidak membatalkan solat. Ataupun dia sebut atas meja tu dalam keadaan dia tak tahu hukum bercakap selain daripada zikir, Quran dan juga doa itu tidak boleh dalam sembahyang. Dan dia tidak tahu itu pula ma'zur, maknanya dia baru peluk Islam, duduk jauh daripada ulama, maka kita sebut juga tidak membatalkan sembahyang. Boleh? Tu. Berdehem, ketawa, menangis walaupun disebabkan perkara akhirat. Anin ni tak. At-ta'awuh, ataupun bersin dan sebagainya, kalau terzahir 2 huruf daripadanya, sekalipun tidak memberi faham, ataupun terzahir 1 huruf yang memberi faham, maka batal sembahyang. Kalau tidak, maka tidak batal. Dan dimaaf kalau kita bertanahnuh untuk menyempurnakan rukun qauli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sangkut. Kita buat Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin sampai habis. Boleh, tidak ada masalah sebab rukun qauli. Adapun untuk sunat tak boleh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sangkut. Boleh sempurnakan yang kedua, yang ketiga. Kita buat berdaham. Tak. Tu. Ketika itu tidak dimaaf. Ada sebanyak kata dimaaf jugalah. Terus. Perkara yang ke-11, iaitu syarat yang ke-11 ialah tarkul af'al al-kathirah, meninggalkan perbuatan yang banyak. Meninggalkan perbuatan yang banyak. Tu. Boleh? Maksud meninggalkan perbuatan kat sini, perbuatan yang bukan min jinsi solah lah. Rukuk, sujud, i'tidal tu min jinsi solah, maka tidak ada masalah untuk dibuat.
Yang dimaksudkan kena tinggalkan perbuatan, mana perbuatan yang di luar daripada sembahyang, makan, minum dan sebagainya. Meninggalkan perbuatan yang banyak. Meninggalkan perbuatan yang banyak. Okey, apa maksud banyak? Banyak maksudnya tiga perbuatan, tiga pergerakan secara berturut-turut. Yang tu mesti ditinggalkan. Kalau buat juga batal sembahyang. Tiga perbuatan berturut-turut itu boleh terhasil dengan satu anggota. Batal. Tak? 1, 2, 3. Batal. Ataupun dengan 2, 3 anggota sekaligus. Jadi kepala bergerak, tangan pun bergerak macam ni. Contoh. Ketika itu batal. Jadi kepala dianggap satu pergerakan, lepas tu tangan ni pergi balik satu, tangan belah kiri pula pergi balik satu, maka dianggap sebagai 3 kali berturut-turut, maka batal. Boleh? Jadi tangan pergi balik dianggap sebagai satu. Contoh ada lalat, kita pun ada lalat. Satu. Kadang-kadang jadi 2. Bila kita pergi, kita berhenti kejap, lepas tu balik semula. Itu 2. Adapun kaki angkat tu satu, turun tu dianggap sebagai 2 pergerakan. Boleh? Sebab kaki ni jarang orang bergerak. Tak. Jadi gerak juga dalam sembahyang, angkat tu dianggap satu, turun tu dianggap 2. Tapi tangan ni semua orang bergerak ketika mana solat. Mana semua digunakanlah tangan ni. Maka kita sebut kalau pergi balik secara cepat, ketika itu dianggap sebagai satu pergerakan sahaja. Boleh? Okey. Jadi nak batal, kita sebut mesti perbuatan tu banyak, lepas tu mesti berturut-turut. Apa berturut-turut? Uruf tidak menganggap 1 dan 2 tu terpisah. Malah mereka sebut 1 dengan 2, 2 dengan 3 tu bersambung. Perbuatan tu bersambung. Contoh 1, 2, 3, 4, 5 berjalan. Jadi kalau dia berjalan, nak pergi sah depan, sekali, 2 kali, 3 kali, batal. Tapi kalau dia berjalan, 1, 2, berhenti. 1, 2, berhenti. 1, 2, berhenti. 1, 2, berhenti. Dia berjalanlah sampai ke depan, sah depan sekalipun dengan 1000 kali langkah, tidak batal. Sebab apa? Dia hanya buat 2 kali berturut-turut, bukan 3. 1, 2, berhenti. 1, 2. Jadi 2 kali berturut-turut, 2 kali berturut-turut, 2 kali berturut-turut, 2 kali berturut-turut. Maka tidak batal walaupun dia buat 1000 lah langkah sekalipun. Antara perbuatan yang banyak yang membatalkan sembahyang juga ialah melompat. Tak pasal nak melompat tengah sembahyang. Atau menggerakkan badan. Walaupun sekali gerak yang menyebabkan seluruh badan bergerak ataupun kebanyakan badan bergerak, maka ketika itu membatalkan sembahyang walaupun kaki dia kekal tetap di tanah. Okey, jadi bila kita sebut perbuatan yang banyak membatalkan solat, maka perbuatan yang sikit tidak membatalkan solat. Itu kita dah terang. Sekejap. Melakukan perbuatan yang sedikit, iaitu bawah daripada 3 kali lah. Mana 2 kali berturut-turut ataupun sekali. Lepas tu berhenti, lepas tu sekali, berhenti, sampailah ke sah depan. 2 kali berhenti, 2 kali berhenti sampai ke sah depan, yang tu tak batal lah. Sekalipun dibuat dengan sengaja. Syarat nak batal juga, ketika mana melakukan perbuatan yang banyak, mesti dilakukan dengan perbuatan yang berat, dengan anggota yang berat. Seperti tangan, tengkok, kaki dan sebagainya. Adapun anggota yang dianggap sebagai anggota ringan, seperti jari jemari. Tapak tangan, anggota berat. Jari jemari, anggota ringan. Lidah, ataupun kita punya ni, bulu kening ni, bulu ni, syafah, kita punya bibir. Bibir, bukan gerahang. Gerahang anggota besar. Kalau tengah-tengah sembahyang sengaja buat lagu ni, batal sembahyang. Kalau baca Quran, saya bergerak. Sebab baca Quran tak ada masalah. Sebab baca Quran. Antara anggota yang ringan juga kemaluan. Okey. Anggota-anggota yang ringan ni kalau digerakkan sekalipun dengan sengaja, antaranya telinga juga. Sekalipun dengan sengaja, selagi mana tidak niat untuk bermain, maka tidak batal sembahyang. Jadi kita gatal, kita pun garu. Yang gerak jari ni sahaja. Tapak tak gerak. Segari boleh seminggu, tak batal sembahyang. Boleh tak? Gatal kat sini. Kita pun tak jari, kita pun garu. Tak batal. Tapi kalau macam ni, 3 kali berturut-turut batal. Sebab yang gerak tu anggota yang besar, tapak tangan dan juga tangan itu sendiri. Boleh? Okey. Yang ke-12, tarkul ukli wasyurubi. Al-aklu, perbuatan makan.
al-aklu apa Allahumma salli ala Muhammad. Wa tarkul ukli wa syurbi, meninggalkan al-uklu wa syurbu. Al-uklu wa syurbu dengan dam, makna dia ialah al-ma'ku wal mashrub. Jadi maksud kat sini ialah meninggalkan makanan tu sendiri dan minuman itu sendiri. Nasi kita panggil uklun, air sirap kita panggil syurbun. Jadi meninggalkan makanan tu sendiri, bukan meninggalkan proses makan. Kalau proses makan tu dia termasuk yang ke atas, nombor 11. Kalau kita kunyah, tak? Kunyah sehingga bergerak ni, keraham ni, tak, 3 kali betul-betul batal sembahyang. Jadi dia termasuk di bawah perkara 11. Jadi kat sini bukan al-uklu tu proses makan, tak. Malah makanan tu sendiri. Dan minuman tu sendiri. Jadi meninggalkan makanan dan minuman. Okey, meninggalkan makanan dan minuman. Perincian dia mudah aja. Kalau kita makan dengan banyak tu maknanya lebih daripada kadar satu bijan ataupun satu habatus sauda. Tu banyaklah tu. Tak, bukan sepinggan baru banyak. Kalau makan banyak, sama ada sengaja ataupun tak sengaja, sama ada jahil hukum ataupun tak jahil hukum, kita sebut batal. Kalau tak sengaja, maknanya makan apa? Sebesar satu bijan. Bijan tu yang ada atas roti tu, ataupun sebesar habatus sauda. Tak, kalau makan tak sengaja, contoh dia bau dia tak sedar dia sedang sembahyang, tak, ataupun dia baru peluk Islam, dia tak tahu hukum makan tu tak boleh, tak, ataupun dia dah lama masuk Islam, cuma dia duduk jauh daripada ulama, maka dia tidak tahu hukum makan tu tak boleh. Tak, kita sebut kalau makan tu banyak maka batal lah. Kalau makan tu sedikit maka tidak batal. Tapi bila tak batal tu tadi, bila dia jauh daripada ulama, dia lupa yang dia tu sedang solat, dia tidak tahu hukum, sebab apa? Sebab yang diuzurkan oleh syarak. Ulang-ulang saya syarah. Yang seterusnya, wa an la yamdiya ruknun qawli aw fi'li ma'a syakki fi niyyati at-taharrum aw yatulu zamanu syakki. Puan gamuk baca gini. Habis dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang ke-13, alla yamdiya ruknun qawli, tidak berlalunya rukun qawli seperti Fatihah ataupun rukun fi'li seperti i'tidal. Dan ketika itu dalam masa yang sama kita syak pada niat taharrum, ataupun kita syak pada perkara-perkara yang disyaratkan ketika mana niat, ataupun kita syak pada taharrum itu sendiri. Tak. Jadi itu syarat nak sah. Tidak berlalu satu rukun qauli ataupun rukun fi'li sedangkan kamu syak pada niat taharrum. Boleh? Ataupun pada perkara yang disyaratkan pada niat seperti ta'yin, ta'arud, qasad. Mudah je. Contoh dia gini. Saya sembahyang. Nak sah sembahyang saya kalau saya syak pada niat taharrum. Aku niat tadi betul ke tak? Aku niat tadi cukup syarat ke tak? Ada tak ta'yin, ada tak ta'arud? Tak. Nak sah sembahyang saya mesti syak tu datang dan terus hilang. Boleh sah sembahyang. Tapi kalau syak tu datang syak. Aku tadi takbiratul ihram tadi, niat tadi zuhur kan, so sembahyang zuhur ni. Sembahyang zuhur tapi syak tadi niat zuhur kan, so tak, jadi kita syak pada niat taharrum, niat syak pada niat. Dalam masa yang sama tengah-tengah syak tu saya baca sampai habis Fatihah, sembahyang batal. Ataupun saya i'tidal, semata-mata sempurnanya i'tidal, mana saya syak sebelum i'tidal, lepas saya i'tidal tu syak tu masih ada, maka batal. Jadi bila berlalunya satu rukun qauli ataupun satu rukun fi'li sedangkan syak yang kita ada itu masih tak hilang, ketika itu batal sembahyang. Jadi nak tak batal ke mana, datang syak tu dah hilang syak tu sebelum berlalunya satu rukun qauli ataupun satu rukun fi'li. Ataupun saya sebut au yatulu zamanu syak, ataupun kita tak buat satu rukun qauli ataupun rukun fi'li ketika mana kita sedang syak, tapi zaman syak tu panjang.
Ha? Contoh kita rukuk. Ketika mana kita rukuk, kita syak. Aku tadi angkat takbiratul ihram ke tidak? Aku tadi niat tadi. Ada tak ta'yin zuhur? Aku tadi niat tadi. Adakah aku niat tadi ataupun tak niat? Tak. Kita rukuk. Lepas tu kita duk mikir. Jadi rukuk tu kita tak sempurnakan. Tak. Cumanya apa? Cuma syak tu panjang. Yang mana waktu syak itu, masa syak tu muat untuk letak satu rukun. Contohlah syak tu berlaku dalam 10 second, 15 second. Maka dalam kadar itu muat untuk letak satu rukun. Rukuk ataupun sujud ataupun i'tidal. Ketika itu juga batal sembahyang. Ya. Apa dia? Makan sedikit kadar sim-sim. Satu bijian yang ada atas roti tu. Ataupun satu habatus sauda yang kecil tu. Itu sikit. Lebih daripada tu banyak dah. Perkara yang ke-14 yang dianggap sebagai syarat sah salat ialah meninggalkan apa? Alla yanwiya qat'an salah, tidak berniat untuk memutuskan solat. Tengah-tengah sembahyang zuhur berniat untuk berhentikan sembahyang. Ketika kita sebut sembahyangnya batal. Ataupun dia berniat nak berhenti sembahyang selepas rukuk yang kedua. Selepas rukuk yang kedua dalam solat zuhur. Kita sebut bila kamu berniat untuk berhentikan sembahyang kamu tu dah batal. Sekarang ni dia sedang rukuk yang pertama. Ketika mana dia sedang rukuk yang pertama, dia niat nanti aku nak berhenti sembahyang pada rukuk yang kedua. Tak perlu tunggu sampai rukuk yang kedua, sekarang juga sembahyang kamu batal. Boleh? Jadi tu sebab dia menafikan jazam dalam niat. Okey, dan terkeluar dengan niat untuk memutuskan solat, niat untuk melakukan perkara yang membatalkan solat. Beza dua tu. Yang membatalkan solat, tak, apa dia? Berniat untuk berhenti solat. Berniat untuk berhenti solat sekarang ataupun akan datang. Makna pada rakaat ketiga dia berniat nak berhenti solat. Ketika itu batal solat dia. Tapi kalau dia berniat nak melakukan perkara yang membatalkan solat, masih tak batal. Macam puasa. Waktu pagi dia berazam insya-Allah lepas zuhur nak makan nasi goreng. Tak batal selagi mana kamu tak makan. Jadi kamu sedang sembahyang, kamu berazam rakaat ketiga kamu nak makan nasi. Contohlah kat tepi tu ada nasi. Tak batal selagi mana kamu tak makan. Jadi kalau niat nak melakukan perkara yang membatalkan solat, kita sebut tak batal selagi mana tak buat perkara tersebut. Boleh? Okey. Jadi ya perkara yang ke-14 ni apa dia? Wa alla yanwiya qat'an salah, tidak berniat untuk memutuskan sembahyang ataupun yataraddada fi qat'iha. Mana wa alla yataraddada fi qat'iha, hendaklah dia tidak taraddud pada sudut memutuskan solat. Itu syarat tu. Dia tidak taraddud pada sudut memutuskan solat. Dengan makna kalau dia taraddud, aku ni nak berhenti sembahyang ke tak nak? Nak berhenti sembahyang ke tak nak? Ketika itu sembahyangnya batal sebab dia menafikan jazamnya niat. Tapi kena ingat, lepas sembahyang ni kan was-was. Apa tu? Kena beza antara was-was dan juga at-taraddud yang membatalkan sembahyang dan juga niat untuk memberhentikan solat yang membatalkan sembahyang. Apa beza dia? Mudah je. Selama ni kita tak pernah pun niat untuk membatalkan sembahyang, memutuskan sembahyang. Ataupun kita taradud nak berhenti ke tak pernah berlaku dalam hidup kita. Tiba-tiba lepas belajar, tengah-tengah sembahyang, datang. Nak berhenti ke? Nak teruskan sembahyang? Tak. Contoh hujan. Tak. Nak berhenti ke? Nak berhenti angkat kain ke? Nak apa? Nak teruskan sembahyang. Jadi selama ni hujan ke tak hujan ke, banjir ke tak banjir, kita sembahyang steady je sampai habis. Tapi lepas belajar datang betul. Tak. Itu tanda kepada was-was ataupun syak ataupun perkara yang tak syak yang kita sebut tak membatalkan solat. Yang membatalkan solat memang kita putus jazam nak memutuskan solat. Tak. Kita memang taraddud sungguh. Ya, nak berhenti sembahyang ke nak teruskan? Boleh? Okey.
Jadi Syekh sebut batas sembahyang dan batas sembahyang, poin seterusnya, dan batas sembahyang dengan kita mengubah niat kepada solat yang lain. Tengok sembahyang Zuhur, dia niat Zuhur tu jadi Asar. Zuhur tak sah, Asar tak sah. Boleh? Tu kalau buat dengan sengaja lah dan tahu hukum haram. Okey. Sembahyang Asar niat nak jadikan sebagai qada Zuhur juga tidak sah lah. Qada Zuhur tak sah, Asar pun tidak sah. Okay. Kecuali satu keadaan sahaja kita boleh ubah sembahyang. Iaitu apa? Kita ubah solat fardu kepada solat sunat mutlak. Mesti solat sunat mutlak. Kalau kita ubah solat subuh kepada solat sunat yang tidak mutlak, tak. Contohlah kita buat sembahyang apa? Nak kena dengan ni. Contoh apa? Contohlah kita qada subuh. Lepas tu subuh tu kita ubah jadi duha. Jadi ubah kepada duha, kepada solat sunat yang tertentu iaitu duha, itu tak boleh, tak sah. Yang boleh kita ubah solat fardu kepada solat sunat. Kita ubah solat fardu kepada solat sunat. Jadi perincian dia ada 3 lah mudahnya. Tukar fardu kepada fardu, contoh Zuhur kepada Asar tidak sah. Zuhur tak sah, Asar tidak sah. Tukar fardu kepada sunat yang tertentu, contoh Zuhur kepada duha. Duha tak sah, Zuhur tak sah. Yang boleh kita tukar solat fardu kepada solat sunat mutlak. Ketika itu tidak batas sembahyang. Kalau tengok nombor 2 poin kat bawah tu, disunatkan kalau seseorang tu sembahyang fardu secara seorang diri. Tak. Tengah-tengah sembahyang Zuhur tu ada orang sembahyang berjemaah. Jadi dia sembahyang Zuhur seorang diri. Masuk rakaat kedua tiba-tiba orang sembahyang berjemaah Zuhur. Jadi sunat bagi dia yang sembahyang seorang diri tu tukar solat tu kepada solat sunat mutlak. Kepada solat sunat mutlak. Supaya apa? Supaya lepas dia habis sembahyang dia terus boleh masuk sembahyang jemaah. Jadi dapat pahala jemaah. Tapi dengan beberapa syarat, dengan 6 syarat. Dengan 6 syarat. Fiqh itulah. Ni makna ini bukti ulama kita tak duduk sajalah buat kerja. Untung dapat fiqh ni. Kalau kita baca hadis dia, orang ni buat lain, orang tu buat lain, orang ni buat lain. Sebab apa? Ni faham hadis macam ni, ni faham hadis macam ni, ni faham hadis macam ni. Hari ni kan orang tak nak pakai fiqh, nak pakai hadis, pakai Quran. Tak ada masalah, kamu boleh faham Quran terus ke? Tak mampu. Sebab tu kita berpegang dengan fiqh, bukan kita tak nak ikut ulama, bukan kita tak nak ikut hadis. Hadis Nabi sembahyang macam-macam jenis, macam-macam cara. Kamu baca hadis Bukhari, Muslim, Sunan Sitah, pening nanti sembahyang. Orang ni kampung ni sembahyang lain, kampung ni sembahyang lain, Pak Cik ni sembahyang lain, Pak Abu sembahyang lain, Pak Karim sembahyang lain. Sebab apa? Hadis. Faham tak? Jangan ikut ulama. Ulama tak maksum, kena ikut hadis. Baca hadis sendiri tunggang langgang habis. Jadi mazhab adalah satu nikmat yang sangat besar yang Allah kurniakan kepada umat Islam. Sebab tu dia kekal daripada dulu sampai ke hari ni. Boleh? Tu. Orang yang menyeru kita kepada tidak bermazhab terus kepada hadis, tak ada masalah. Tapi yalah, sekadar hadis yang kamu baca tu satu hadis, ada hadis lain yang bertembung dengan hadis tu, nak buat lagu mana? Kena kadar diri lah. Quran sunnah ni bukan benda simple, tak. Dia bukan macam makan ABC selesai masalah, tak. Dia sangat rumit. Nak keluar hukum kena belajar dulu berpuluh-puluh tahun. Tu. Nahwu kena faham, fiqh, akidah kena faham, balaghah kena faham, mantik kena faham. Kita nak ambil yang siap dah, baca hadis. Lepas tu fiqh tak penting, tu tak penting, maqasid lebih penting, macam-macam cerita lah. Baca terus, tak ada masalah. Jadi disunatkan, syarat untuk disunatkan seseorang tu menukarkan sembahyang fardu kepada sembahyang sunat. Bila mana dia sedang sembahyang fardu tu, ada orang lain sembahyang jemaah fardu yang sama. Tak, kita sebut
Syarat untuk dikatakan sunat itu ada 6 syarat. Ada berapa syarat? 6 syarat. Yang pertama, antakuna salatu, saya baca terus syarahan dia. Yang pertama, hendaklah sembahyang tu sembahyang yang 3 rakaat ataupun 4 rakaat. Mesti 3 rakaat ataupun 4 rakaat. Contohnya apa? Maghrib, Isyak, Asar, Zuhur, menaikkan subuh lah. Tak benda susah sangatnya. Nombor 2, orang yang sembahyang seorang diri tu, dia belum bangun ke rakaat ketiga ataupun keempat. Ataupun dia sembahyang solat yang memang 2 rakaat, iaitu subuh. Kalau begitu, mana kalau dia sembahyang solat subuh, tiba-tiba ada orang lain dirikan jemaah subuh, ataupun dia sembahyang zuhur tapi dah masuk rakaat ketiga ataupun keempat, maka kita sebut ketika itu tidak disunatkan untuk tukar sembahyang tersebut kepada solat sunat mutlak. Tapi hukumnya hanya harus. Mana harus untuk tukarkan sembahyang fardu tersebut kepada sembahyang solat sunat mutlak. Nak tukar tu niat je lah. Tu. Yang ketiga, dia mesti yakin baki waktu yang ada boleh menyebabkan dia sembahyang keseluruhan sembahyang dalam waktu. Pening sikit ayat tu. Maknanya apa? Dia sembahyang seorang diri ni. Kalau dia tukar sembahyang dia tu kepada sunat, kemudian dia ikut dengan imam, akhir sekali menyebabkan ada sebahagian juzuk sembahyang dia di luar waktu, maka ketika itu apa? Haram bagi dia menukarkan solat sunat, solat fardu dia kepada solat sunat. Malah dia kena sempurnakan sampai habis solat fardu dia tersebut walaupun sembahyang seorang diri. Sebab apa? Kalau kamu tukar, lepas tu kamu ikut imam, akhir sekali sembahyang kamu ada di luar sembahyang walaupun salam. Assalamu tu orang dah azan so ketika itu hukumnya haram kamu tukar sembahyang fardu kamu kepada solat sunat mutlak. Yang keempat, hendaklah imam tu bukan orang yang dimakruhkan untuk kita ikut dia. Tak, contoh ahli bid'ah, orang yang menyamakan makhluk Allah Ta'ala dengan makhluk. Tak. Tu. Kalau begitu, maknanya kalau kita tahu tu imam ni jenis mujassim, orang yang menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Tak, ketika itu harus sahaja kita tukar solat kita tu kepada solat sunat. Tak jadi sunat lah, tak jadi mustahab, hanya harus. Yang kelima, kita tidak berharap sembahyang jemaah yang lain. Kalau kita berharap ada jemaah lain yang akan didirikan, contoh kita sembahyang subuh 2 rakaat. Tak, tiba-tiba ada orang dirikan jemaah. Okey. Ketika itu dalam sangkaan kita, atau bukan dalam sangkaan kita lah, kita zon, kita harap memang ada lepas ni kawan aku yang datang lambat sikit akan sembahyang lain, jemaah lain. Tak, ketika itu tidak disunatkan kita tukar subuh tu kepada solat sunat mutlak. Sebab apa? Sebab kita bila dah selesai 2 rakaat subuh yang kita buat tu, kita kekal boleh sembahyang jemaah dengan jemaah yang lain yang baru datang nanti, kawan kita yang nak datang tu. Boleh? Kalau kita tukar juga, sedangkan kita memang berharap ada jemaah lain yang akan datang, ketika itu harus pertukaran tersebut tidak sunat, tidak jadi sunat. Yang keenam, wa an takuna al-jama'atu matlubatan fi shalah. Hendaklah sembahyang jemaah itu satu sembahyang yang dituntut. Kalau sembahyang jemaah itu sembahyang yang tidak dituntut, maka tidak disunatkan bagi seseorang tu menukarkan solat sunat, solat fardu yang dibuat kepada solat sunat. Contoh apa dia? Dia sembahyang zuhur. Tak. Orang yang datang tu sembahyang qada isyak. Tak. Okey, zuhur sembahyang belakang isyak, sunat tak? Itu tidak disunatkan. Maka ketika itu tak payah tukar zuhur kepada solat sunat mutlak. Maka malah sempurnakan solat zuhur sahaja. Boleh? Kalau tukar juga hukumnya haruslah. Hukumnya harus. Dia sembahyang zuhur. Dia orang tu, contoh Zaid sembahyang zuhur tu qada. Qada tu pula sebab tinggal dengan sengaja zuhur. Maknanya zuhur tadi dia main lolak lambatkan sembahyang, akhir sekali keluar waktu. Maka dia sembahyang dalam waktu asar zuhur tu. Sedang sembahyang qada zuhur, ada orang lain sembahyang apa? Dirikan jemaah. Ketika itu kita sebut haram bagi Zaid, tukar sembahyang zuhur tersebut kepada sembahyang apa? Kepada sembahyang sunat mutlak.
Kerana apa? Kerana zuhur yang kamu kena qada itu secara alal faur, secara segera. Jadi kalau kamu tukar zuhur tu kepada sunat, lepas tu kamu sembahyang dengan orang lain, maka ketika itu kamu telah lambatkan qada sembahyang zuhur tersebut. Sedangkan kamu kena qada segera. Sebab apa kena qada segera? Sebab sengaja tinggal. Tu kena guna kaji pula lah tu. Saya bagi poin-poin itu. Terus, perkara yang ke-15, iaitu perkara yang terakhir. Ada muta'aliq qat'iha bi syai'in. Tidak ta'liq, ikat untuk memutuskan solat dengan sesuatu. Perincian dia apa dia? Perincian yang mudah je. Kalau seseorang tu menta'liqkan untuk memutuskan solat dengan satu perkara yang mustahil adat. Tak, contoh dia sebut, kalau aku boleh terbang ke langit, aku berhenti daripada solat ni. Ketika itu dia sebut solat dia terus batal. Sebab terbang ke langit tu sekadar muhal, mustahil secara adat. Dia tidak mustahil secara aklan. Boleh? Kalau dia ta'liq berhenti solat tu dengan perkara yang mustahil akli. Contoh dia sebut, kalau hitam, kalau apa? Kalau Zaid dan kalau Zaid berdiri dan duduk dalam masa yang sama, maka aku berhenti sembahyang. Ketika itu tak batal. Sebab berdiri dan duduknya Zaid dalam masa yang sama itu mustahil aklan, mustahil akan berlaku. Boleh? Tu. Selesai kat situ. Allah. Kat bawah tu, wa minal mubtilat allati yushtaratul khulu' anha asna as-salah, tu boleh baca dah tak? Tu bacalah, kalau tak faham boleh baca semula, boleh tanya saya lah tu. Syekh Mustafa tambah tu boleh baca semula lah. Wa minha tu boleh baca, tak faham boleh tanya saya. Kita baca lagi sikit lagi. Kita start pukul berapa? 9. Saya habiskan sikit lagi. Ab'adus salah. Habis ni berhentilah. Ab'adus salah. Kita masuk solat sunat-sunat ab'ad. Okey, semula. Ab'adus salah. Bila mana musannif selesai membincangkan tentang perkara yang nak tak nak mesti kita buat, rukun sembahyang, syarat sah sembahyang. Tak, maka sekarang ni dah sampai giliran untuk musannif terang perkara-perkara yang mukammilat, kesempurnaan bagi sembahyang, iaitu ab'adus salah. Maka kita katakan, ataupun ala ayat tu tak berapa nak muntazim tu, minta maaf lah. Sunat ni ada dua. Sunat ni ada dua. Pertama sunat ab'ad, kedua sunat hay'ah. Sunat ab'ad ni ialah sunat yang kalau kita tinggal dengan sengaja ataupun tak sengaja, sunat kita sujud sahwi. Tak wajib Sunat ab'ad ialah sunat yang kalau kita tinggal dengan sengaja ataupun tak sengaja, sunat kita sujud sahwi. Sunat hayat pula ialah sunat yang kalau kita tinggal, kita tidak dituntut untuk sujud sahwi. Kalau kita sujud sahwi juga dengan keadaan kita tahu hukumnya tak boleh, hukumnya sembahyang kita batal. Maka Syekh sebut fa ab'adus salati 20. Sunat-sunat ab'ad dalam sembahyang itu ada 20. Yang pertama kunut. Kunut ni disunatkan ketika bila? Rakaat i'tidal kedua dalam salat subuh. Juga dalam separuh masa kedua daripada bulan Ramadan. Juga ketika mana kunut nazilah. Jadi kat sini tinggal kunut. Kunut yang mana? Kunut dalam salat subuh, juga kunut dalam salat witir dalam bulan Ramadan. Adapun kunut nazilah, kalau kita tinggal tidak disunatkan kita sujud sahwi. Kunut apa dia? Sudut bahasa ialah as-sana', puji-pujian, memuji. Sudut syarak ialah zikir yang khusus yang merangkumi puji-pujian dan juga doa. Contoh saya sebut Allahumma ighfirli ya ghafur. Allahumma ighfirli itu doa, wahai Allah ampunkan aku. Ya ghafur pujian. Allahumma arhamni ya rahim, wahai Allahumma arhamni, wahai Allah rahmatilah aku. Ya rahim itu pujian kepada Allah. Dan itulah dinamakan sebagai kunut pendek. Bukan kunut panjang, kunut pendek. Tak. Kunut pendek ialah kunut yang merangkumi doa dan juga sana', dan bacaannya pendek. Allahumma ighfirli ya ghafur, Allahumma ighfirli ya rahim. Boleh? Tu. Kalau kita baca satu ayat Quran, dalam ayat Quran tu ada sana', ada doa, boleh tak? Boleh. Dan memadai untuk cover tempat kunut. Tapi dengan syarat kita niatkan ayat Quran tu sebagai kunut, sebagai doa kunut. Dan disunatkan kita baca kunut Nabi, boleh baca sendiri Allahumma hadini. Juga kita sunat gabung antara kunut Nabi dan kunut Sayyidina Umar. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka tu sampai habislah boleh baca. Kalau imam baca kunut, sunat bagi imam baca dengan Allahumma hadina. Jangan Allahumma hadini, wahai Allah bagilah hidayah kepada aku. Orang lain amin, amin.
Dia doa untuk diri saja, tak boleh dibenci syarak. Okey, makmum baca apa? Amin. Bila makmum sebut amin? Bila imam berdoa. Allahumma hdini fi man hadait, amin, wa afini fi man afait, amin, berdoa. Ketika mana imam memuji, maka makmum diberi dua pilihan. Pujian start daripada mana? Innaka taqdi wa la yuqda alaik. Itu pujian. Ketika itu makmum boleh baca sekali dengan tok imam ataupun makmum diam. Janganlah sebut amin sebab itu bukan doa. Boleh? Lepas tu disunatkan bagi imam baca kuat daripada awal sampai habis. Allahumma hdini fi man hadait sampai innaka taqdi, baca kuat sampai habis. Innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait. Baca kuat sampai habis. Lepas tu yang kita buat ni, yang kita buat tu tidak ada masalah lah. Sudut batal tak batal sembahyang tu dah, cuma kurang tepat lah. Yang kita buat hari ni di surau masjid kita kurang tepat. Tapi kalau di madrasah tempat-tempat pengajian Islam memang dia baca kuat daripada awal sampai habis. Sebab itu yang disunatkan bagi tok imam. Jadi tok imam innaka taqdi baca kuat sampai habis. Sampailah habis kunut. Lepas tu makmum nak buat apa? Pada doa sebut amin. Pada pujian diam ataupun ikut sekali apa yang imam baca. Boleh? Boleh tak? Okey. Allahumma salli, apa tu selawat kat atas Nabi dalam kunut tu. Nah, itu juga dianggap sebagai doa lah. Maka kita sebagai makmum sebut amin. Okey, yang kedua itu kunut. Jadi tinggalkan semua kunut. Tinggalkan semua kunut. Mana tak baca tu kunut. Sengaja tak sengaja sunat sujud sahwi. Kedua, wa qiyamuhu, berdiri untuk baca kunut. Jadi boleh jadi orang tu tak boleh baca kunut sebab bisu. Tapi dia boleh berdiri tak? Boleh berdiri. Sekarang ni dia tinggal berdiri. Sunat dia sujud sahwi. Boleh. Jadi atas alasan apa dia sunat sujud sahwi? Bukan atas alasan tinggal kunut. Sebab tak boleh baca. Nak kata tinggal ni dia boleh, lepas tu tak boleh. Dia boleh, lepas tu tak buat. Itu baru tinggal. Jadi sekarang ni dia tu bisu. Tak boleh bercakap. Maka taklah dikatakan dia tu meninggalkan kunut. Tak, jadi dia sunat sujud sahwi sebab dia meninggalkan qiyam, dia tak berdiri. Tak, sekadar bacaan kunut. Maknanya dia berdiri dalam 20 saat berdiri, angkat tangan, bersilah hati ke. Dia tak buat juga tu. Sunat bagi dia sujud sahwi. Yang ketiga, as-salatu ala nabiyyi fi, selawat ke atas Nabi. Jadi dia baca doa kunut tak selawat ke atas Nabi dalam kunut, sujud sahwi juga. Yang keempat, qiyamuha. Wa qiyamuha maknanya apa? Berdiri ketika mana selawat ke atas Nabi. Kalau dia tinggal tu sunat dia sujud sahwi. Yang kelima, assalamu ala nabiyyi fi, salam ke atas Nabi. Jadi dia baca kunut, dia selawat ke atas Nabi, tak salam ke atas Nabi, sunat sujud sahwi. Qiyamuhu, tinggal berdiri ketika mana apa? Salam ke atas Nabi, juga sunat sujud sahwi. Yang ketujuh, wassalatu alal ali fi, selawat ke atas keluarga Nabi. Maka kalau tinggal selawat ke atas keluarga Nabi, sunat sujud sahwi. Yang ke-8, berdiri ketika mana selawat ke atas keluarga Nabi. Ke-9, salam ke atas keluarga Nabi. Ke-10, berdiri ketika mana salam ke atas keluarga Nabi. Ke-11, selawat ke atas sahabat Nabi. Ke-12, berdiri ketika mana selawat ke atas sahabat Nabi. Ke-13, salam ke atas sahabat Nabi. Ke-14, berdiri ketika mana salam ke atas sahabat Nabi. Ke-15, tasyahudul awal. Maksud tasyahud awal ini ialah doa yang wajib ketika mana tasyahud awal. Tak, kita tinggal baca doa tu. Tak, bacaan tasyahud awal yang wajib tu. Bukan silap. Bacaan yang wajib ketika mana tahiyat akhir. Bacaan yang wajib ketika mana tahiyat akhir. Tak. Ianya bacaan tu kita letak pada tahiyat awal kan. Kalau kita tinggal yang wajib tu, yang tu kita sunat sujud sahwi. Yang ke-16, duduk ketika mana baca tahiyat awal. Yang ke-17, selawat kat atas Nabi dalam tahiyat awal. Jadi dia baca dah tahiyat awal, cuma Allahumma salli ala Muhammad, tinggal yang tu, sunat sujud sahwi juga. Duduk ketika mana selawat kat atas Nabi dalam tahiyat awal. Selawat kat atas keluarga Nabi dalam tasyahud akhir. Tasyahud akhir, selawat kat atas Nabi rukun. Jadi sebab tu dia tulis kat sini aba'at, sunat aba'at ialah selawat kat atas keluarga Nabi dalam tasyahud akhir. Boleh? Yang ke-20, qu'uduha,
Qu'uduha, apa dia qu'ud? Duduk. Duduk apa? Duduk ketika mana selawat ke atas keluarga Nabi dalam tasyahud akhir. Ini pun samalah. Gambaran seseorang tu sujud sahwi sebab meninggalkan bacaan. Sebab apa dia? Contoh orang buta, orang bisu dia nak baca tahiyat tak boleh. Tak tahiyat awal, tapi dia duduk boleh tak? Duduk boleh. Kalau dia tak duduk juga sunat bagi dia sujud sahwi, boleh? Ni perincian lah ni. Dipecah sampai 20. Sunanus salah wallahu a'la, wallahu a'lam bis-shawab. Ada soalan tak? Ada sepanjang soalan? Dalam flight tengok keadaan lah. Tengok keadaan yang kita beritahu tadi. Ni sembahyang sunat ni Ustaz. Siapa nama? Ustaz Amirul. Ni sembahyang sunat. Kalau kita nak sembahyang sunat dalam flight, maka ada 12 gambaran ni. Kalau senang untuk menghadap kiblat pada seluruh solat kita, dalam keadaan kita boleh sempurnakan semua rukun, maka wajib menghadap kiblat. Flight ni dia bukan pusing kanan kiri tak tentu hala. Dia hadap depan. Tak. Ada waktu tertentu barulah dia pusing. Tak, itu pun dah rasa lain macam dah kita duduk dalam tu. Jadi kalau dia menghadap depan, kebetulan memang kiblat kita tu dalam flight tu, satu Saudi Arabia ada punya flight, ada dia punya tempat semayang, betul-betul ke arah depan juga. Jadi mudahlah. Kita semayang, lepas tu dalam flight bukan bergegar. Statik. Tak rasa apa. Tak, jadi kita boleh sempurnakan semua rukun tu, wajib dia buat semua tu. Boleh tak? Tu. Sebenarnya kalau sembahyang fardu, biasanya kena ulang baliklah sembahyang. Ada perincian dia lah. Allahuakbar. Boleh Ustaz Amirul? Contoh dalam flight tu, kita berada dalam situasi mana? Boleh menghadap kiblat, tapi selain daripada taharrum. Takbiratul ihram tak boleh menghadap kiblat, contohlah. Dalam masa yang sama kita boleh sempurnakan semua rukun, maka tak wajib kiblat, tak wajib kita menghadap kiblat daripada awal lagi sampai habis sembahyang. Jadi kalau sembahyang sunat, sama ada kita duduk dalam flight, dalam bas, dalam kereta api, dan lori dan sebagainya, tak. Kita tengok dalam 12 gambaran ni kita berada di bab yang mana? Di poin yang mana? Boleh? Jangan tanya dalil lah. Mana dalil daripada Nabi ni sampai keluar 12 ni? Kalau tanya dalil, kita tanya mana dalil pembahagian hadis kepada sahih, kepada hasan, kepada dhaif. Itu tak nak lawan pula, tak nak marah pula sebab bidang dia kita minat. Tapi bidang dia tak minat, bidang dia tak erti, haram lah ke? Ilmu kalam haram, fiqh banyak-banyak ni menyusahkan, jumud apa bagai. Tapi bidang dia minat, ilmu hadis ni penting. Padahal ilmu hadis susah bukan main. Tapi dah dia minat, tak katalah pula apa tu, menyusahkan orang, merumitkan orang. Sepatutnya hadis, jumpa hadis, siapa-siapa kata hadis boleh terima terus. Saya nak kaji-kaji sanadnya apa semua tak payah. Tak. Kalau nak yasiru wala tu'asiru lah. Tapi itulah manusia. Bidang dia minat, dia kata lain. Bidang dia tak minat, dia hentam bukan main. Tak kenalah lagu tu. Kita sebut semua bidang tu penting. Cuma aku fokus pada bidang ni sebab bidang ni tu aku kurang mahir. Masuk belajar itu pening terus. Tak, tapi bila belajar fiqh rasa minat, rasa cepat faham. Bukan jadi haram ilmu hadis. Sebab apa? Sebab kita tak boleh nak pergi. Ilmu kalam, bapak ni susah ilmu kalam kalau ikut dia punya tertib betul.
Kita pun haram kan sebab apa? Ya, boleh? Wallahu a'lam bis-shawab. Selesai sekadar itu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.